حي على الصلاة حي على الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته فقد فاز المتقون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah dan duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar dalam ketakwaan. Ketika Allah memanggil kita dengan menyebut ya ayyuhalladzi, wahai sekalian orang-orang aman yang beriman, Allah telah memberi pengiktirafan bahawa di kalangan hamba-hambanya itu ada yang beriman, ada. Dan kita perlu yakin bahawa kita termasuk di dalam golongan yang disuruh oleh Allah. Tatkala Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru itu adalah kita. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita bukan orang lain, kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang sudi untuk mengikuti jalan dakwah baginda sesuai dengan ajaran yang telah pun Allah kirim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya setiap kali khutbah itu pesanan takwa diulang-ulang, tidak, tetapi pengulangan itu untuk mendidik hati kita supaya mengingat bahawa nanti ada kehidupan yang kekal abadi yang akan kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah tidak ada lagi sesiapa pun di kalangan manusia yang mampu untuk memberi pertolongan kepada kita. Semoga Allah menyelamatkan kita pada hari tersebut insya-Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah mimbar khutbah akan membicarakan khutbah yang bertajuk Raswah. Suatu tajuk yang tidak asing, bahkan sering kali kita dengar. Bukan hanya menular di dalam masyarakat, bahkan boleh jadi telah pun sebati. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang menyumbang kepada orang-orang yang terlibat dengan rasuah. Wal'iyyazubillah. Sejarah telah membuktikan bahawa bahkan Allah Azza wa Jal lebih awal bercerita kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika bagaimana seorang raja yang memerintah sebuah negeri dengan kekuasaan, kebesaran, kemuliaan, seluruh keagungan Allah berikan kepada raja tersebut. Termasuk seluruh tanam-tanaman itu subur, mekar dan harum. Rakyat berada dalam keadaan penuh harmoni, saksama dan aman bahagia. Bahkan dia mempunyai singgahsana yang begitu agung, utuh dan besar. Raja ini pernah satu ketika menawarkan rasuah kepada seorang Nabi yang mulia yang diutus oleh Allah Azza wa Jal pada satu tabaqat, satu zaman bersama dengannya.
Allah bercerita tentang cerita yang kita semua telah pun mengetahuinya. Di dalam suratul Naml, surah yang ke-27 pada juzuk yang ke-19. Bagaimana Allah menyebut tatkala baginda Nabi Allah Sulaiman itu memeriksa perbarisan di antara tentera-tenteranya yang ada pada waktu tersebut. Yang ketika mana baginda Nabi Allah Sulaiman memeriksa, lalu didapati bahawa Hudhud am kana minal ghaibin, yang tidak kelihatan atau tidak menyertai perhimpunan tersebut, iaitulah seekor burung pelatuk yang bernama Hudhud. Lalu baginda Nabi Allah Sulaiman menyebut, la'u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la'azbahanna aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Pasti aku akan kenakan hukuman yang dahsyat kepada Hudhud, ataupun aku akan menyembelihnya. Tetapi sekiranya dia membawa bukti kepada aku yang nyata, aku ingin dengar apa bukti tersebut. Famakatha ghaira ba'id qala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Tidak lama selepas daripada itu datang Hudhud membawa berita kepada baginda Nabi Allah Sulaiman sesuatu yang kamu tidak mengetahui sebelumnya. Aku datang daripada sebuah tempat Saba, yang di situ aku membawa berita yang benar, bahawa di sana seorang yang memerintah diberi kekuasaan yang luar biasa, bahkan singgahsana yang besar. Tetapi malangnya wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dia dan kaumnya semua mereka tidak sujud kepada Allah, tetapi sujud kepada matahari. Mereka sembah matahari. Diringkaskan bahawa baginda Nabi Allah Sulaiman menghantar surat kepada pemerintah kerajaan Sabak yang kita kenal namanya sebagai Balqis. Walaupun riwayat yang lain menyebut bukan nama beliau, ala kulli hal pemerintah tersebut telah diberikan surat oleh baginda Nabi Allah Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kata pemerintah tersebut kepada pembesar-pembesarnya, telah datang kepada aku satu atau sepucuk surat, dan dia daripada Sulaiman. Isi daripada surat itu dimulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Datang kepadaku dengan keadaan jangan menyombongkan diri, dan datang kepadaku dalam keadaan menyerahkan diri. Ketika seorang raja menerima seperti itu, sedangkan dia telah mempunyai kerajaan yang cukup luar biasa, bukan hanya rakyat jelata tetapi tentera-tentera yang begitu luar biasa. Kata tentera kerajaan Sabak, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaik fanzuri madza ta'murin. Wahai raja, nahnu ulu quwwah, kami adalah tentera-tentera yang tidak pernah dikalahkan, tidak pernah. Wa ulu ba'sin syadid, dan bala tentera kita kuat. Tetapi urusan ini, keputusan ini terserah pada kamu baginda. Kami akan laksanakan sesuai dengan apa yang kamu suruh. Inni mursilatun bihadiyatin. Bahasa mudahnya gini, aku nak bagi hadiah dulu, aku nak tengok Sulaiman ni betul-betul Nabi ke, ataupun hanya seorang raja sama macam aku. Kalau aku ambil, aku berikan kepadanya hadiah dan dia ambil, ternyata dia seorang raja seperti aku, kerana dia bergembira dengan pemberian. Kalau seorang Nabi, pasti dia akan tolak, bahkan dia tidak akan menerimanya. Ada sesuatu yang akan dia lakukan kepada kita. Ya. Ketika mana
hadiah itu sampai kepada baginda Nabi Allah Sulaiman. Baginda bertanya, atumidunani bimalin? Adakah kamu offer, tawar kepada aku harta? Bahasa mudah, kamu nak rasuah aku kau? Sedangkan fama atani Allah, yang Allah berikan kepada aku itu khairun mimma atakum, lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi. Allahu a'lam, sebahagian riwayat yang dhaif menyebut antara hadiah yang nak diberikan oleh pemerintah kerajaan Sabak waktu itu kepada baginda Nabi Allah Sulaiman ada 2 karung emas, dan setiap satunya penuh, terpaksa dipikul oleh 20 orang yang kuat, gagah, perkasa. Allah Rabbi. Dan ternyata hadiah itu disebut oleh baginda Nabi Allah Sulaiman, irji', baliklah, balik. Aku pasti akan menyerang kamu disebabkan perbuatan ini, dan sebahagian besar kamu akan dijadikan tawanan yang hina. Allahu Rabbi. Nabi SAW juga terpalit dengan tawaran pernah dirasuah oleh orang-orang musyrik kepada Rasul SAW. Ketika Thumamah ibnu Uthal ditangkap, dibawa ke Masjid Nabawi, waktu tangannya dalam keadaan terikat, dia tanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, madza turidu fi hadzal umr? Apa yang kamu dapat daripada urusan yang kamu buat ni? Hal turidu malan? Kamu nak harta kah? Fas'al tu'ta ma syi'ta. Sebut pada aku harta banyak mana kamu nak, aku bagi, dengan syarat lepaskan aku. Ketika wanita dalam kalangan Bani Makhzum dituduh melakukan perbuatan mencuri, bahkan dia mencuri betul. Dan apabila pembesar Bani Makhzum meminta keringanan bagi pihak wanita tersebut kepada Nabi, dalam riwayat yang dhaif menyebut sampai kepada Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah, bahawa kamu mintalah keringanan dengan tok kamu Nabi SAW. Jangan hukum wanita ni, jangan kenakan hudud. Kami bagi berapa hak Muhammad nak, yang penting dia tak kena hukuman hudud. Ketika Usamah tu datang meminta keringanan, Rasul bertanya, atashfa'u fi haddin min hududillah? Hukum Tuhan ni kamu nak nego? Terbayar dengan duit kau? Berubah wajah Nabi sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada cucunda yang tercinta, innama ahlakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihimus syarifu taraku wa idza saraqa fihimud dha'if fa aqama alaihi had. Kalau orang-orang kaya dalam kalangan kamu melakukan perbuatan tidak baik, mencuri, rasuah, ambil hak orang lain, kamu biarkan dia bebas. Sedangkan yang mencuri, yang mengambil hak orang lain di kalangan orang-orang yang susah, kamu tegakkan hukuman kepada dia. Wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman Tuhan, lau kanat Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah tu binti Muhammad, anak aku sendiri, tak payah orang lain, aku kerak sendiri tangan dia. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada terlibat dengan rasuah ini. Allah jauhkan kita walaupun sekecil-kecil perkara, dan Allah menyelamatkan kita daripada terus-menerus berada dalam situasi seperti ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Rabbana zidna Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsiya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana dakwah itu dilakukan secara terang-terangan, di kalangan pembesar Quraisy ada yang tidak berpuas hati dan memilih untuk bernegosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Muhammad yang mulia, "Wahai Muhammad, sekiranya kamu berhajat kepada harta dengan sebab dakwah yang kamu lakukan ini, jama'na laka amwalana hatta takul anta aktsara minna malan." Kami akan kumpulkan harta-harta yang kami ada, kami berikan semua kepada kamu kalau kamu nak. Dengan syarat tak perlu dakwah ni berjalan, sehingga kamu akan berkata, kamulah yang paling kaya di kalangan kami semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam sesekali tidak memilih jalan seperti itu, kerana Rasul mengetahui Tuhan itu adalah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Semoga tatkala kita merasa diri kita sempit dengan rezeki, ketahui dan yakinlah bahawa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya. Jumaat yang mulia, mari sama-sama kita meluaskan rezeki dengan memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasul junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika as-samadaniyah. Allahumma ihdi wa waffiq sultanana jalalatal malikina al-mu'azzam Sultan Selangor As-Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum As-Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adi min auna wal hidayah wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وخصوصا في مدينة الغزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود وانصرنا عليهم. اللهم باقت من الدنيا ففرجها يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يومئذ أحدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ذكرا كثيرا ونشكره شكرا شكرا ونحمده حمدا حمدا ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.